طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sambung pada masail, yakni kita selesai pada bab yang kedua, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab kelebihan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan ataupun penghapusan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid. Bab yang kedua ini kita dah selesai membahaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Itban, hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam versi terjemahan muka surat 103, 103, kita asal muka surat 84. Kita berhenti pada faedah. Kata Syekh rahimahullah, idza intaha sanadul hadis ila Allah Ta'ala summiya qudsiyan liqudsiyatihi wa fadlihi, wa idza intaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam summiya marfu'an, wa idza intaha ila sahabi summiya mawqufan, wa idza intaha ila tabi'i faman ba'dahu summiya maqtu'an. Faedah ini dari sudut hadithiyah, dari sudut faedah hadis. Jika sanad hadis sampai kepada Allah Ta'ala, dinamakan hadis tersebut qudsi kerana kesucian dan keutamaannya. Jika terhubung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan hadis marfu', summiya marfu'an. Jika terhubung sampai kepada sahabat, as-sahabi, sahabat, maka dinamakan mauqufan, mauquf, hadis mauquf. Wa idza intaha ila tabi'i faman ba'dahu summiya maqtu'an. Dan jika terhubung sampai kepada tabi'in dan yang setelahnya, faman ba'dahu, maka dinamakan hadis maqtu'. Itu dari sudut faedah hadithiyah. So di sini faedah ni lanjutan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu dalil yang second last tu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabb. Kemudian qala Allah Ta'ala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi, gitu kan, sampai habis. Itu kita dah bahaskan sebelum ni. Baik. Qauluhu biqurabil ardi. Firman Allah Ta'ala, mana hadis qudsi, biqurabil ardi, yakni hampir sepenuh bumi. Ini maknanya apa? Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Hadis berkenaan dengan kalau manusia itu mendatangiku, wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku dengan kesalahan, membawa kesalahan hampir sepenuh bumi. Biqurabil ardi maknanya ma yuqaribuha, imma mali'an aw thaqilan aw hajman. Maknanya yang mendekati atau hampir seperti bumi.
baik dalam isinya atau beratnya atau ukurannya. Ini hadis sebelum ni. Ini penjelasan dia. Bi qurabil ardi. Ini hadis dalam halaman 100 tu. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, bi qurabil ardi maknanya memenuhi, atau ma yuqaribuha, atau apa yang hampir-hampir memenuhinya, sama ada memenuhi bumi ataupun seberat bumi ataupun sebesar hajman, itu maksud bi qurabil ardi. Khataya kata Syekh, jam'un khati'ah wa hiya dhanb, iaitu jamak kepada kesalahan. Khati'ah maknanya dosa, az-dhanb, wal khataya az-dhunub, dan dosa-dosa. Khataya maknanya dosa-dosa. Walau kanat saghirah, walaupun dosa itu dosa yang kecil, berdasarkan firman Allah Ta'ala, liqaulihi ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, surah Al-Baqarah ayat 81. Bahkan demikian, barang siapa yang melakukan keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa ahatat kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Asalnya dalam kitab asal dia sampai khati'atuhu saja, dia tak sampai penuh, sebab dia Syekh nak bawa syahid. Poin ni bukan nak cerita tentang ashabun nar hum fiha khalidun, tapi poinnya nak sebut tentang sayyi'ah dengan khati'ah. Itu yakni dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar. Baik. Qauluhu la tusyriku bi syai'a, engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Jumlah la tusyriku fi mawdi'in nasab ala al-hali min at-ta', ay laqitani fi halin la tusyriku bi syai'a. So dia maksudnya di sini kalimat la tusyriku, yakni jumlah ini, engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apa pun, pada kedudukan nasab sebagai hal, yakni keadaan, daripada huruf ta, yakni maknanya pada lafaz laqitani, yakni engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apa pun. Itu maksudnya laqitani la tusyriku bi syai'a. Sebenarnya kita menemui Tuhan dalam keadaan kita tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa pun. La tusyrika bi syai'a, la tusyriku bi syai'a. Kan hadis dia, thumma ataitani, ataupun thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kau bawa sepenuh bumi, hampir-hampir sepenuh bumi kesalahan, dosa-dosa. Thumma laqitani, kemudian kau menemuiku, matilah. La tusyriku bi syai'ani, hal, keadaan. Maknanya dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun. Mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Yang ni cita-cita kita. Hari ini kita dengar berita macam-macam orang mati dalam keadaan macam-macam. Mati dalam keadaan yang macam-macam. Tetapi kita ingin ingat, mati macam mana keadaan kita sekalipun, ini keadaan yang kita kena cita-citakan. Dan kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Ini yang tertinggi. Sebab apa? Sebab jaminan untuk mendapat maghfirah, keampunan yang sepenuh bumi. Dalam sebahagian riwayat, alanis sama', yang ini sepenuh langit dan bumi. Maknanya keadaan kita mati tu, matilah macam mana sekalipun, tak penting. Yang penting kita mati dalam keadaan tak mensyirikkan Allah dengan
sesuatu apa pun. Yang penting kita mati dalam keadaan tauhid. Itu. Berkecai ke mayat kita, apa lagi dalam keadaan wal'iyadzubillah, kita minta lindung daripada keadaan-keadaan yang boleh apa kita kata menimbulkan fitnah kepada diri kita dan keluarga kita. Tetapi yang paling penting ini, la ataituka ataupun laqitani thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maknanya mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang inilah kita kata keadaan yang terbaik sekali. Ini mati dalam keadaan tauhid. Mati dalam keadaan tauhid. Keadaan yang kita kata apa? Macam mana sekali kita mati, yang paling penting mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tak kira apa keadaan. Kita kata yang selain itu, yang melibatkan fizikal kita, yang melibatkan keadaan, kematian itu mengejut ke tak mengejutkan, yang penting ini. Yang penting mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Qauluhu syai'an, baik, perkataan Nabi SAW syai'an nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, ay la syirkan asghar wala akbar. Ini penting. Syai'an bermaksud sesuatu apa pun, bentuknya nakirah, umum, fi siyaqi nafi, fi siyaqin nafi tufidul umum. Yani dalam rangkaian kalimat nafi, yakni penafian, ini menunjukkan makna umum. Maksudnya baik syirik kecil maupun besar. Asghar, la syirkan asghar wala akbar. Maknanya sama ada syirik kecil atau syirik besar. Baik, kemudian kata Syekh, wa hadha qaidun azim qad yatahawanu bihi al-insan wa yaqul ana ghairu musyrik wa huwa la yadri. Fa hubbul mal mathalan bihaythu yulhi an ta'ati Allah min al-ishraq. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, syarat yang ikatan, qaid, syarat yang diletakkan dalam hadis ni, Nabi kata thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, yani syarat untuk kita dapat keampunan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala, sepenuh bumi, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, dia ada syarat dia. Syarat dia di sini kata Syekh, syarat yang sangat besar, sangat agung, azim, besar syarat ni. Tetapi qad yatahawanu bihil insan, kadang-kadang sebahagian daripada orang ataupun ramai di kalangan manusia yang meremehkan syarat ini dengan mereka mengatakan, wa yaqul, dia mengatakan ana ghairu musyrikin wa huwa la yadri. Dia kata aku tak syirik, aku tak buat syirik, aku bukan orang musyrik. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sedar. Ni kita takut ni. Baik, contohnya, contoh ketidaksedaran orang yang dia terjebak dalam syirik tetapi dia tidak sedar. Antaranya kata Syekh Utsaimin, fa hubbul mal mathalan, contohnya cintakan harta, misalnya, contohnya, di mana kecintaannya itu melalaikan daripada ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Cintakan harta ni, cintakan harta, hubbul mal, secara umumnya tercela atau tak? Cintakan harta secara umumnya tercela ke atau tak? Tidak. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. So Allah Taala sebut diperhiaskan kepada manusia ni cinta kan, antaranya harta benda. So maknanya asalnya kecintaan pada harta benda itu secara umumnya tidak dicela, tetapi kecintaan yang membawa kepada kelalaian daripada ketaatan kepada Allah, kecintaan terhadap harta benda yang membawa kepada maksiat,
membawa kepada kelalaian daripada mentaati perintah Allah, itu adalah tercela. Bahkan boleh jadi masuk dalam kategori syirik. Kan? Boleh jadi masuk dalam kategori syirik. Yang ni syirik dalam ketaatan. Baik. Jadi apa dalil Syekh bawakan? Syekh bawakan dalil hadis Al-Bukhari. Yang Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdu dinar. Celakalah hamba dinar. Ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba pakai apa dia hamba al-khamilah ni maknanya sejenis pakaian ataupun selimut ataupun sejenis pakaian. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba pakaian. Hingga akhir hadis. So Nabi SAW menyebutkan orang yang fikirannya hanya tertumpu kepada harta benda sebagai hamba harta benda. Wal'iyadzubillah. Tengok. So itu dalilnya, maknanya Nabi fasamman Nabi SAW man kana hadha hamhu sammaha abdan lah. So, maknanya kalau kita punya obsesi itu kepada harta benda sehingga menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah, maka kita boleh jadi hamba kepada sesuatu tu. Harta benda, pakaian, harta benda lah, semua kereta, kan, rumah, apa lagi, pakaian, kan, apa sahaja yang melibatkan, yang ada nilai, yang ada nilai. Yang mana kalau kecintaan itu melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Itu dia punya qaid dia. Macam mana seorang tu boleh jadi hamba harta kalau harta benda itu tidak membawa dia kepada mentaati Allah. Hamba harta benda maknanya hamba dinar, hamba dirham, hamba ringgit, hamba dolar, termasuklah hamba pakaian. Apabila harta benda itu melalaikan dia, menjauhkan dia daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tapi sebaliknya, kalau harta bendanya itu membawa atau membawa dia kepada mentaati perintah Allah, menjuruskan dia kepada melazimi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harta benda itu adalah wasilah yang membantu dia untuk sampai kepada perintah Allah atau sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh macam orang yang Allah Ta'ala bagi dia harta benda, dia habiskan harta benda dia itu dalam perkara yang maksiat, kan? Perkara yang udwan, penentangan terhadap perintah Allah, al-ithmu, dosa. Contoh macam orang yang menghabiskan harta benda yang dia ada itu, dia menggunakan pada perkara yang maksiat. Banyaklah sekarang ni kan, maknanya apa dia, even berapa ringgit, 10 ringgit yang dia laburkan pada perkara yang haram, perkara yang menentang perintah Allah, perkara yang maksiat, kan, tetap dihitung dan dihisap, dan akan kita kata akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala perkara itu sebagai termasuk dalam perkara yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian qauluhu la ataituka biqurabiha maghfirah. Baik, perkataan Nabi SAW ataupun hadis, firman Allah Ta'ala maknanya merujuk pada hadis qudsi, sungguh aku akan mendatangimu dengan keampunan yang hampir sepenuh bumi pula. Biqurabiha maghfiratan.
Maksudnya kebaikan tauhid sangatlah besar. Ai anna hasanat at-tauhid 'azimatun, sangat besar tauhid. Tukaffirul khataya al-kabirah idza laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'a. Wal maghfirah sitru dzam wa tajawazu anhu. Maknanya di sinilah point syahid kita kata kaitan munasabah antara munasabah yang zahir yang jelas, keterkaitan antara hadis ini dengan bab menunjukkan kelebihan tauhid, fadlu tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Maksudnya kebaikan tauhid sangatlah besar, mampu menggugurkan kesalahan-kesalahan dosa besar ketika seseorang bertemu Allah dalam keadaan kondisi tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Jadi maghfirah adalah penutupan dan pengampunan dosa-dosa. Al-maghfirah ni maknanya sitru dzamb wa tajawazu anhu. Daripada mighfar, dalam bahasa Arab, daripada orang Arab sebut mighfar maknanya topi yang menutup, topi perang, topi besi dipanggil mighfar, dan juga yang menutup, melindungi kepala daripada anak panah, musuh dan sebagainya, itu disebut mighfar, atau disebut juga perisai, topi perisai. Jadi maghfirah, jadi maknanya dari sudut bahasa maknanya dia sitru dzamb, dia menutup, dia menutup dosa. Itu kaitan dia. Macam kita kata taqwa, at-taqwa daripada perkataan bahasa Arab al-wiqayah. Al-wiqayah maknanya pelindung. Wiqayah, pelindung. Maknanya kita bertakwa kepada Allah ni, kita jadikan amalan kita, ketaatan kita, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita melazimi perintah-perintah Allah tu sebagai pelindung antara kita dengan api neraka. Itu maksud dari sudut bahasa Arab dia punya keterkaitan tu. Maghfirah ni maknanya menutup, sama juga. Dia menutup dosa. Allah Ta'ala menutup dosa-dosa kita, dan mengampuni dosa-dosa. Baik. Munasabatul hadis litarjamah. Ni maknanya habis dah lah dalil-dalil yang kita bincangkan. Jadi ini kesimpulan lah. Kaitan hadis ini dengan tarjamah. Maknanya tarjamah ni bab, judul bab. Baik. Anna fi hadzal hadis fadlu tauhid wa annahu sababun litakfiri dzunub fa huwa mutabiqun liqaulihi fi tarjamah wa ma yukaffiru minadz dzunub. Baik, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, dan tauhid menjadi sebab dosa-dosa digugurkan, sehingga hadis ini sesuai dengan perkataan penulis dalam judul bab, dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Wa ma yukaffiru minadz dzunub qauluhu fihi masail. Baik. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa masail, yang permasalahan ataupun ada faedah ataupun masail, masalah. Yang pertama, al-ula si'atu fadlillah. Ni kesimpulan lah. Kesimpulan daripada bab ni. So kita dah sampai kesimpulan daripada bab ni. Summarize dia, ringkasan, kita boleh juga kata intipati dia. Kesimpulan daripada bab yang kita bincangkan, bab yang kedua ni, bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tauhid, kelebihan tauhid dan dosa yang dapat digugurkan oleh tauhid, ataupun dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Baik. Pertama, al-ula si'atu fadlillah, luasnya kurniaan Allah. Liqaulihi adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Yang ni berkait dengan semua dalil-dalil yang dibawa. So maknanya kita nak tahu kat mana dalil tu, ataupun potongan hadis tu, kita kena flashback balik. Kita kena tengok balik yang belakang tu. Baik. Jadi berdasarkan sabda Nabi SAW, so sabda Nabi SAW, hadis tu ada dalam bab kita. So kita dah bincangkan sebelum ni. Maknanya Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga meski apa pun amalannya. Ini kelebihan tauhid. Nampak? Maknanya dan menunjukkan keluasan fadlullah, keluasan kurniaan Allah tu. Kurniaan Allah ni sangat luas. Baik. Seluas langit dan bumi, seluas syurga. Seluas syurga. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal, seluas langit dan bumi.
Baik, kedua sebut kat sini, الثانية كثرة الثواب التوحيد عند الله لقوله مالت بهن لا إله إلا الله. Kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah berdasarkan sabda Nabi SAW, malat bihinna la ilaha illallah. Tentulah kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada semua itu. Yang ini kita bincangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelum ni, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Maknanya Nabi SAW sebut, kalaulah langit dan bumi ni dan seluruh penduduknya berada di satu timbangan neraca ataupun daun timbangan, kan? Langit dan bumi dan segala isinya duduk dalam satu timbangan mizan neraca. Wala ilaha illallah fi kiffatin, la ilaha illallah pada daun timbangan yang satu lagi, malat bihinna la ilaha illallah, akan beratlah la ilaha illallah tu. Itulah yang akan memberatkan neraca, lagi berat daripada langit dan bumi dan seluruh isinya, kan? Subhanallah. Jadi menunjukkan apa? Kasratu thawabi tauhid, banyaknya pahala tauhid, kan? Atau besarnya atau banyaknya pahala yang diperolehi daripada tauhid. So kita nak dapatkan pahala tu, maknanya kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ats-tsalitsah, yang ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub liqaulihi la ataituka biqurabiha maghfirah. Baik, selain banyaknya pahala, tauhid juga dapat menggugurkan dosa-dosa, dapat menghapuskan dosa-dosa. Tauhid ni dapat menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Yani Allah kata, aku akan menemuimu dengan membawa keampunan hampir sepenuh bumi pula bagi orang yang tak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. So maknanya menunjukkan keampunan Allah Ta'ala itu akan diperolehi bagi mereka yang mentauhidkannya. Yakni orang yang mentauhidkan Allah, maknanya Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya, takfir dhunubihi, bersama dengan tauhid yang dia ada. Baik, kata Syekh di sini, fal insan qad taghlibuhu nafsuhu ahyanan fayaqa'u fil khataya lakinnahu mukhlisun lillah fi ibadatihi wa ta'atihi fa hasanatu tauhid tukaffiru anhu al khataya idza laqiya Allah biha. Seseorang insan, seorang manusia itu kadang-kadang dia akan dikalahkan dan dikuasai oleh nafsunya sendiri, sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Namun dia ikhlas dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga kebaikan tauhid itu dapat menggugurkan dosa-dosanya ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa-dosa tersebut. So ini pentingnya tauhid. So maknanya, ya, kita kata manusia tak terlepas daripada dosa, salah dan silap. Tetapi selagi dia ada tauhid, maknanya dia dapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita penting ni, jaminan. Jaminan Allah Ta'ala bagi orang yang mentauhidkannya, dosanya sebesar mana sekalipun, sebesar apa sekalipun, Allah akan ampunkan. Sebab itu kita tak boleh remehkan tentang tauhid. Tak boleh remehkan tentang kepentingan tauhid, kepentingan dakwah tauhid, kepentingan mengajak kepada tauhid, kepentingan mempelajari tauhid, mengetahui kelebihan tauhid. Sebab itu sangat penting. Beza, maknanya kalau kita tengok orang yang berdakwah, diajak kepada fadilat amal. Kita beramal, tuan-tuan dan puan, kita beramal, tapi dia tak sedar amalan dia tu bercampur dengan syirik, kan? Ataupun dia tak tahu tentang makna dan hakikat kalimah tauhid. Contohnya tafsiran kalimah tauhid itu ditafsirkan dengan tafsiran yang menyeleweng. Jadi apa gunanya kalau dia beramal dengan amalan yang banyak tetapi tauhidnya tidak betul? Bahkan amalan dia itu hanya sia-sia, tak dapat apa-apa, kan? Allah Ta'ala jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Hanya debu-debu berterbangan kalau tak ada tauhid.
Kan? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kan? Kalau kamu mensyirikkan Allah, nescaya Allah kata, aku akan menghapuskan amalanmu, amal-amalanmu. Wallahu musta'an. Jadi kita itu pentingnya dakwah tauhid. Sebab itu sebahagian ulama sebutkan dakwah yang tak memberi fokus kepada dakwah tauhid, dakwah itu gagal. Dakwah itu sia-sia. Gagal. Sebab itulah dakwah para nabi dan rasul bermula dengan tauhid. Dan fokusnya adalah tauhid, dan kemuncaknya adalah tauhid, dan perakhirannya juga adalah tauhid. Semuanya tauhid. Baik. Sebab kita nak suruh orang jangan buat dosa, mustahil, kerana manusia itu pasti akan buat dosa. Kan? Ya, kita suruh orang untuk tinggalkan dosa-dosa, bukan bermakna kita meringan-ringankan dosa, tetapi kita nak tahu manusia selagi mana namanya manusia, dia tak akan terlepas daripada silap dan salah. Dia akan terjebak juga kesalahan. Tetapi apa jaminan yang kita boleh bagi untuk supaya dia tidak kekal dalam neraka, kan? Dan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tauhid lah. Itu jaminan yang pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, ar-rabi'ah, tafsirul ayati allati fi suratil an'am wa hiya qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. فالظلم هنا الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. Yang keempat, tafsir ayat yang ada dalam surah Al-An'am, yakni dalam bab kita ini, iaitu firman Allah Ta'ala yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zalim dalam ayat ini maksudnya adalah syirik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan seorang lelaki yang saleh, yakni Luqman, sesungguhnya mensyirikkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. So ini sahabat tanyakan, ayyuna lam, siapakah di kalangan kita yang tak pernah menzalimi diri sendiri? Jadi berat kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW membenarkan, memperbetulkan salah faham yang berlaku dalam kalangan sahabat tentang ayat tersebut. Makna kezaliman di situ adalah syirik, bukan kezaliman yang di bawah syirik ataupun kezaliman terhadap diri sendiri. Itu maksud walam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini kita dah bincangkan pada kelas sebelum ni kan, maknanya sampai pada ayat tu. Cuma ni kita nak baca masail yang maknanya ringkasan daripada kesimpulan daripada bab ini. Baik. Yang kelima, al-khamisah, ta'ammal atau ta'ammul al-khams allawati fi hadits Ubadah. Yang kelima, renungan tentang 5 hal yang tertera dalam hadis Ubadah. Hadis Ubadah bin Samit, hadis tentang yang kedua, ada 5 perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, syahadatan, 2 kalimah syahadah. Man syahida anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yakni hadis Ubadah bin Samit tentang ada 5 perkara dalam tu. Yang pertama, 2 kalimah syahadah, kan? Maknanya renung balik. So maknanya dalam masail yang kelima ni, masalah yang kelima ni, maknanya penulis nak suruh kita renung balik. Maknanya tengok balik, perhatikan betul-betul 5 perkara yang terkandung dalam hadis Ubadah bin Samit. Yakni 2 kalimah syahadah, kepentingan 2 kalimah syahadah kita dah sebutkan sebelum ni. Kemudian 1 dengan 2 kalimah syahadah tu, la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah, dua-dua. Yang ketiga, syahadah, penyaksian bahawasanya Isa itu hamba Allah, rasulnya, dan kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan roh yang dicipta daripada Allah. Yang keempat, annal jannata haqq, bahawasanya syurga itu benar. Yang kelima, anna nara haqqun, bahawasanya neraka itu benar. Itu 5 perkara yang kita kena teliti pada hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an. Itu masalah yang kelima. Yang keenam, as-sadisah,
annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Yang keenam, kata muallif rahimahullahu taala, yang keenam, jika engkau menyatukan atau menghimpunkan hadis ini, hadis Ubadah bin Samit dengan hadis Itban dan hadis setelahnya, hadis Itban lepas tu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka anda akan mengetahui dengan jelas makna ucapan la ilaha illallah, dan akan nampak jelas juga bagi anda kekeliruan orang-orang yang terpedaya. Sebab kata Syekh di sini, li'annahu la budda an yabtaghi biha wajh Allah, kerana kalimah tauhid itu pasti mengucapkan kalimah itu mestilah demi mengharapkan wajah Allah. Itu maknanya. Wa idza kana kadzalika fala budda an tahmil al-mar'u 'ala al-'amal as-salih. Dengan demikian kalimat tersebut pasti akan mendorong seseorang untuk melakukan amalan saleh. Kita cuba flashback balik hadis Ubadah. Hadis Ubadah bin Samit dengan hadis yang setelahnya. Baik, hadis Ubadah, mana hadis tu? Yang apa? Sekejap. Aku surat apa? Tanda muka surat 77 kan? Muka surat 77. Hadis Ubadah itulah man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wa an-nar haqq adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min amal. So point dia kat situ, siapa yang ucapkan la ilaha illallah, kemudian yang 5 perkara tu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga meskipun apa pun amalannya. So yang ni kita dalam masalah yang keenam ni, muallif rahimahullah, Syekh suruh kita combinekan dengan hadis yang berikutnya. Hadis Ubadah dengan hadis man qala la ilaha illallah fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Betul tak? Macam mana kita nak combine tu? Maknanya tengok yang penghujung hadis Ubadah tu, Allah akan masukkan ke dalam syurga meskipun apa amalannya. Betul tak? Okey, combinekan dengan hadis yang setelahnya, hadis Itban. Hadis Itban maknanya harrama 'ala an-nar fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Gariskan yang tu. Maknanya nak selamatkan diri daripada api neraka, nak Allah Taala haramkan kita daripada menjadi bahan bakaran api neraka, mestilah ucapkan la ilaha illallah tu mengharapkan wajah Allah. Tu syarat dia. Mengharapkan wajah Allah. Maksudnya mesti ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Baik, kemudian combinekan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kan? Maknanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kelebihan kalimah tauhid tu. Malat bihinna la ilaha illallah. Kan? Dia akan lebih berat. Kalimah tauhid tu akan lebih berat. Kemudian combinekan juga dengan hadis Anas bin Malik yang terakhir. Kan? Yang terakhir. Maknanya akan jelas kepada kita makna ucapan la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah ni bukan sekadar ucapan mulut. Dia mesti dibuktikan dengan amalan. Betul tak? Dengan tuntutan dia. Mesti dibukti dengan tuntutan la ilaha illallah. So kita dah bincangkan sebelum ni, tak cukup semata-mata ucap dengan mulut. So banyak dalil. Man qala la ilaha illallah mukhlisan. Kan? Dakhala al-jannah mukhlisan min qalbihi. Dalam sebahagian riwayat sidqan min qalbihi. Maksud siapa yang ucapkan la ilaha illallah dengan benar daripada hatinya, dakhala al-jannah, baru dia masuk syurga. Bukan ucap saja. So kena himpunkan hadis-hadis tentang la ilaha illallah. So sangat banyak yang sebut. Maknanya kalau kita ambil satu hadis, kita mungkin akan sesat. Kita akan salah faham. Mungkin terpedaya. Macam orang kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk syurga terus. Itu akan jelas kepada kita khata'al maghrurin.
salah kesalahfahaman atau salah faham atau kekeliruan orang-orang yang terberdaya. Yang apa yang orang-orang yang terberdaya ni, mereka menyangka ucap la ilaha illallah saja terus masuk syurga. Tak beramal ke, tak tinggalkan perintah larangan Allah ke, buat apa sekalipun la ilaha illallah, 1000 kali ucap la ilaha illallah terus masuk syurga. Walaupun dibuat syirik pun masuk syurga juga. Ini salah. Nampak? Itu yang kebanyakan golongan-golongan sesat, golongan batiniyah, golongan ajaran sesat, aliran-aliran sesat, mereka macam itulah. Buatlah apa pun, tak kira lah, syirik ke, kan, maksiat ke, dosa besar ke, lantak biar. Yang penting dia kata hati la ilaha illallah, kan. Tak kira lah beriman macam mana sifat Allah Ta'ala, Tuhan kat mana ke apa, lantak bi, tak tahu Tuhan dekat mana pun kita tak perlu tanyalah, kan. Tak kenal sifat-sifat Allah pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita yakin la ilaha illallah dalam hati, kan. Maknanya ucap saja masuk syurga. Ini ajaran-ajaran sesat banyak yang kita kata mereka termasuk dalam orang-orang yang maghrurin, terpedaya. Sebab mereka tak faham maksud la ilaha illallah tu. Dengan dia, tafsir la ilaha illallah tu pun dah tak betul, kan. Kemudian cara mereka faham daripada tafsiran yang salah itu menyebabkan mereka tidak memahami agama ini dengan menyeluruh. Sebab itu buatlah apa pun sekalipun, tak kira, yang penting asalkan niat baik, kan. Asalkan benda tu bagus, benda tu baik, tak apalah, asalkan benda tu baik. Jadi sebab itu tak ada istilah kita kata syirik pada mereka, tak ada istilah bid'ah. Semuanya baik saja, baik belaka kalau kita niat baik. Wallahul musta'an. Baik. Dan kita bincangkan juga macam golongan murji'ah, kan. Golongan murji'ah maknanya buatlah apa pun, dosa macam mana sekalipun, macam mana sekalipun Allah akan ampunkan. Jangan risau, kan. Dia kata jangan risau. Jadi itu salah, itu salah. Baik. Jadi himpunkan juga pada hadis yang terakhir itu menunjukkan kita tak boleh juga memutuskan harapan bagi orang-orang yang buat dosa. Sebab itu ahli tauhid kita, ahli sunnati wal jamaah kita, pertengahan antara dua kutub ekstrim. Kutub yang ekstrim maknanya yang pertama dalam kalangan mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, buat dosa sikit terus kafir, buat dosa besar ataupun dosa-dosa kecil terus jatuh kafir. Itu pun tak benar, kan. Satu lagi kelompok, buatlah dosa macam mana sekalipun tetap iman, tetap beriman, tak berkurang iman. Ini murji'ah. So ahli sunnah dia pertengahan antara dua kelompok tadi. Kita tak mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, kita juga tak mudah mendakwa pelaku dosa itu imannya sempurna, kan? Imannya tidak berkurang, sempurna. Dan itu kita kata irja', murji'ah dengan khawarij. So ahli sunnah di pertengahan. Baik. Itu yang keenam. Maknanya in annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban wa hadits Abi Sa'id wa hadits Anas tabayyana laka makna qaul la ilaha illallah. So maknanya kena himpunlah semua hadis tu untuk faham la ilaha illallah, untuk faham apa maksud la ilaha illallah tu, kan. Adakah maksud semata-mata ucapan dengan mulut ataupun maksudnya dengan tuntutan. Jadi kita akan dapati maknanya kalimah la ilaha illallah tu bukan semata-mata kita ucap dengan mulut, tetapi mesti dibenarkan dengan tuntutan-tuntutannya. Mesti kena ada 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan syarat la ilaha illallah. Maknanya syarat kalimah tauhid, kunci syurga, anak kunci syurga, kan. Boleh cari, boleh google 7 syarat la ilaha illallah tu banyak. Ada ramai dah asatizah yang terjemahkan dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa 7 syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh antaranya Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'arijul Qabul. Ada yang tambah satu lagi jadi 8, 7, tapi yang masyhur 7 syarat yang kita dah sebut sebelum ni, yang disebutkan oleh Wahab Ibn Munabbih
tabi'in tentang la ilaha illallah adalah kunci syurga, dan setiap kunci itu perlu ada gigi. So gigi itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. So kita kena faham syarat-syarat itu bukan datang daripada bukan tak ada dalil lah. Syarat-syarat itu istiqra', yakni tatabu' wal istiqra', maknanya ulama kumpulkan berdasarkan dalil-dalil daripada Quran dan hadis secara istinbat. Maknanya istiqra', maknanya mereka kumpulkan semua dalil-dalil, kemudian mereka buat kesimpulan, takkan lari daripada 7 syarat tu. Itu penting. So ini antara yang syarah panjang tentang syarat-syarat tu boleh rujuk dalam kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Cari kitab Ma'arijul Qabul, dia ada sebut tentang syarahan bagi setiap syarat tu panjang, dengan panjang lebar. Ataupun kita nak cari yang ringkas, boleh Google ya, sekarang Google lah. 7 syarat la ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah ada akan keluar. Baik. Yang ketujuh, as-sabi'ah at-tanbihu lisyarti alladhi fi hadithi Itban, wa huwa an yabtaghi biqawliha wajha Allah wa la yakfi mujarradul qawl li'anna al-munafiqin kanu yaqulunaha wa lam tanfa'uhum. Yang ketujuh, masalah yang ketujuh, tanbih, yakni perhatian berkait dengan syarat yang disebutkan dalam hadis Itban, iaitu mengucapkan kalimah tauhid demi mencari wajah Allah dan bukan sekadar mengucapkan sahaja dengan mulut. Kerana orang-orang munafik juga mengucapkan kalimah tauhid, namun kalimah tauhid yang mereka ucapkan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Itu yang ketujuh, tanbih, peringatan dan perhatian. So maknanya dalam hadis Itban adanya perhatian yang perlu kita tanbih, kita perhatikan dan kita ingatkan. Kerana orang munafik pun sebut la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah mereka itu tidak bermanfaat untuk mereka. Sebab mereka hanya mengucap dengan mulut, tidak diyakini. Tidak, maknanya tidak balik pada tidak cukup syarat-syarat 7 tu. Itu maksud dia. Kan? Munafik, orang-orang munafik. Wal iyadu billah, an-nifaq. Na'udzu billahi minan nifaq. Moga Allah Taala lindungi kita daripada kemunafikan. Baik. As-saminah, yang ke-8. Kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah fa ghairuhum min babi aula. Ni dahsyat ni. Yang ke-8 ni, keadaan para nabi yang perlu diingatkan akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Selain nabi tentu lebih utama untuk diingatkan. Ni hadis apa? Abu Sa'id Al-Khudri, yang Nabi Musa alaihi salam kata, ya Rab, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Kan? Kemudian Allah kata la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa kata kullu ibadika yaquluna hadha. Kan? Allah kata la ilaha illallah. Kan? Nabi Musa minta Allah ajarkan satu kalimat yang dia boleh berdoa dan boleh berzikir dengannya. Kan? Dan kita dah sebut sebelum ni dalil yang menunjukkan la ilaha illallah ni zikir. Hadis Nabi SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan dalilnya hadis Abu Sa'id itu juga. La ilaha illallah sebagai doa, dalilnya hadis tentang zikir ataupun doa yang terbaik diungkapkan ketika hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang terbaik diucapkan pada hari Arafah. So Nabi SAW sebut tu doa dengan kalimah la ilaha illallah. Kan? Tak ada dalam tu lafaz Allahumma, ya Allah, tak ada, tapi la ilaha illallah. Maknanya dia doa. Zikir dan doa. So dia maknanya la ilaha illallah tu boleh jadi zikir dan boleh jadi doa. Kan? Sama juga zikir pagi dengan petang yang kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ada kita baca 100 kali atau 10 kali. Minimum 10 kali atau 100 kali. Nampak? Yang kita amalkan. Zikir pagi dengan petang. Jadi dia boleh jadi zikir dan dia boleh jadi doa. Kan? Yang tak boleh jadi dua-dua bila tak baca. Bila tak amalkan. Tak zikir, tak doa. Kan? Baik. Jadi Nabi Musa AS minta Allah Ta'ala ajar zikir yang special. Kemudian Allah Ta'ala kata la ilaha illallah.
Nabi Musa kata, kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hamba-hambamu ucap kalimah ni. So Nabi Musa nak yang lebih special. Tapi Allah kata apa? Ya Musa, law anna samawati yang Allah Taala dalam hadis qudsi itu disebutkan, wahai Musa, kalaulah langit dan bumi, apa dia, 7 petala langit ini, maknanya wa amirahunna, dan penghuninya, sakinuhunna, penghuninya itu berada di satu timbangan, dan la ilaha illallah ni berada di satu neraca ataupun daun timbangan, maka malat bihinna la ilaha illallah, akan berat lagi la ilaha illallah. Nampak? Maknanya ini maksud dia. Maksud masail yang ke-8 ni maknanya para nabi perlu diingatkan akan keutamaan tauhid. Nabi-nabi pun Allah Taala ingatkan tentang keutamaan tauhid. Maka selain daripada nabi tentu utama, faghairuhum min babi aula. Selain daripada nabi sudah tentulah lebih utama untuk diingatkan. Kita lah. Kita bukan nabi. Kalau Nabi Musa alaihi salam pun Allah Taala ingatkan, maknanya kita ni yang bukan nabi ni lagilah kena ingat hari-hari. Biar apa lagi dalil yang menunjukkan nabi-nabi ni diingatkan Allah tentang tauhid? Apa dia? Dalam Quran ada. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. So Allah Ta'ala sebutkan tentang kalau kita tengok walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, ilaika ya Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, wa ila alladhina min qablika, dan kepada rasul-rasul ataupun nabi-nabi dan rasul yang diutuskan sebelummu, la in asyrakta, jika engkau wahai Nabi Muhammad, wahai nabi-nabi yang diutuskan, la in asyrakta, kalau kamu mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluka, nescaya pasti, sungguh pasti, benar-benar akan terhapuslah amalanmu. La yahbatanna amaluka, lam muzahlaqah yufidu taukid, nun dekat situ nun taukid, ada 2 taukid penegasan, sungguh pasti, benar-benar. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sudah tentu kamu akan benar-benar termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Maknanya nabi-nabi pun Allah ingatkan tentang syirik, tentang tauhid. Jadi sama juga yang dalam masalah yang ke-8 tu, fa ghairuhum min babi aula, selain daripada nabi lebih utamalah. Kan, tok guru ke, ustaz ke, tok syekh ke, serban besar mana sekalipun, jubah labuh macam mana sekalipun, janggut panjang macam mana sekalipun, ingat tauhid dan syirik lebih utama untuk diingatkan. So tak boleh kata saya dah sampai makam yang tertinggi, tok guru makam tertinggi, dia tak boleh buat salah, tak boleh lupa, tak boleh buat syirik. Siapa kata? Nabi pun Allah Taala ingatkan tentang tauhid, ingatkan tentang syirik. Nabi Musa alaihi salam pun Allah Taala ingatkan tentang kelebihan tauhid, tentang beratnya tauhid berbanding dengan seluruh perkara. Jadi takkan tiba-tiba tok guru, tok syekh kamu tu lebih hebat daripada Nabi. Itu kita nak bagi kan. Itu senang je. Macam zaman sekarang kan, ajaran-ajaran sesat ni, tok guru dia kata tak ada buat dosa, maksum, ataupun takkanlah tok guru boleh lupa, kan, takkanlah tok syekh boleh lupa, ataupun yang lebih dahsyat lagi, tok guru dengan tok syekh dia gugur, takalluf, gugur, tak perlu solat, kena takwil pula. Kalau tengok tok guru tu minum arak, itu sebenarnya madu, takwil, kan. Kalau tok guru dia buat kesalahan dan dosa, semuanya itu sebenarnya kamu nampak tu bukan hakikat, tu majas. Kan? Macam tu. Kan? Dia daripada sifat-sifat Tuhan pun dia majas, last sekali semua benda dia majas. Itu je senang nak faham. Kan? Ni bagi sikit lama tak bagi ahlul kalam ni kan. Ni macam itulah kan. Kalau sifat-sifat Tuhan pun dia boleh pusing-pusing macam tu kan. Sekali tok guru dia sama juga, majas. Semuanya bukan hakikat. Kan? Semuanya kita kata takwil, ada takwil dia. Itu kita kata batiniah tu. Kan? Jadi apa sangat dia nak takwil sifat-sifat Allah?
Betul tak? Mudah, kacang lah. Kan? Kalau benda semua dia boleh takwil, ya apa sangat sifat-sifat Allah bagi mereka sangat kacang. Sebab itu kita tak boleh diamkan penyelewengan, ta'til sifat-sifat Allah Taala. Baik. Itu yang ke-8. Yang ke-8. Itu penting itu kan. Kaedah lah, kita boleh buat kaedah kat situ. Maknanya tekankan dekat situ dan penting kita boleh jadikan itu sebagai kaedah. Maknanya tauhid ni kalau nabi-nabi pun Allah ingatkan, nabi-nabi yang dah sampai tahap yang tertinggi. Musa alaihi salam, Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sampai tahap yang tertinggi, khullah, khalilullah, kekasih Allah. Kan, Nabi Ibrahim sama juga. Semua nabi-nabi masih diingatkan tentang tauhid dan syirik. Maka orang yang selain mereka lebih utama untuk diingatkan. Yang ke-9, at-tanbihu li rajhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna kathiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. فالبلاء من القائل لا من القول لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده أما القول نفسه فيرجح بجميع المخلوقات. Yang ke-9 disebutkan di sini, yang ke-9 peringatan tentang kalimah la ilaha illallah, di mana kalimah itu lebih berat daripada seluruh makhluk. So bayangkan, seluruh makhluk, langit dan bumi, penghuninya, malaikat yang berat-berat itu, berat lagi la ilaha illallah. Malaikat yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang besar, dahsyat, berat lagi la ilaha illallah. Kan? Langit dengan bumi, seluruh isinya, berat lagi la ilaha illallah. Maknanya menunjukkan beratnya kalimah la ilaha illallah tu di atas mizan neraca. Meskipun ramai orang yang mengucapkannya, namun timbangan amalan perbuatan mereka ringan. Jadi bukannya automatically siapa yang ucap tu terus berat. Nampak? So kat sini, maknanya di sini kalimah la ilaha illallah tu berat. Tetapi orang yang ucapkan la ilaha illallah tu belum tentu berat. Faham tak? So yang beratnya sekarang ni kalimah. Kalimah tauhid tu. So kita kena faham. Al-kalimah, al-qaul. Bismillah. Bukan qail. Bukan penuturnya, bukan pengucapnya. So kata Syekh di sini, fal bala'u minal qail la minal qaul. Bala' di sini, bencananya di sini adalah orang yang mengucapkannya. Bukan kalimah yang diucapkan. Kerana mungkin sahaja ada salah satu syaratnya yang tidak dipenuhi, atau adanya satu halangan yang sehingga kalimat tersebut ringan sesuai dengan yang ia yakini. Maknanya tak berat pun di neraca lah ni, di timbangan nanti, mizan nanti, tak berat. Sementara kalimah tauhid itu sendiri lebih berat dibanding dengan seluruh makhluk. So kita kena faham yang dimaksudkan dalam hadis berat kalimah tauhid itu adalah berat, yakni nilai la ilaha illallah tu, bukan terus dilihat pada penuturnya. Kan? Maknanya bukan itu kita kata pemahaman yang benar bukan bermaksud siapa sahaja yang ucap la ilaha illallah automatically berat timbangannya. Tak. Boleh jadi dia ucap la ilaha illallah 1000 kali, hari-hari dia ucap, tapi ringan. Tak pernah berat. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat-syarat. Contoh syarat la ilaha illallah tu tak dipenuhi. Ataupun dia ada penghalang, ada syirik. Kan? Dia terjebak dalam syirik. Jadi ucaplah la ilaha illallah, lepas la ilaha illallah 1000 kali, lepas tu dia pergi kubur. Pergi minta dekat kubur. Apa manfaat? Ataupun dia pergi kat kubur tu, dia meratib 1000 kali la ilaha illallah, kemudian dalam masa yang sama mengharapkan syafaat, mengharapkan keampunan ataupun membuat permintaan kepada kubur, pada ahli kubur ataupun wali. Jadi dah buat syirik. Jadi macam mana la ilaha illallah tu nak berat? Jadi itu kita kata sebab adanya syarat-syarat yang tak terpenuhi ataupun ada penghalang yang dia telah yang menyebabkan terhalangnya kalimah tauhid itu untuk berat di timbangan. Wallahul musta'an. Baik. Jadi kalimah tauhid itu sendiri lebih berat dibanding dengan seluruh makhluk. Maknanya bukan dilihat pada penuturnya. So penutur tu mestilah orang yang dia syarat-syarat dia. Kalau nak berat juga mestilah syarat-syaratnya dia orang yang kita kata memenuhi syarat-syarat kalimah tauhid tu. Dia laksanakan tuntutan-tuntutan yang ada dalam kalimah tauhid.
Bukan semata-mata diucap dengan mulut saja. Baik. Yang ke-10, al-ashirah, an-nassu ala anna al-ardina sab'a kas-samawat. Yang ke-10, nas yang menyebutkan bahawa bumi ada 7 lapisan sama seperti langit. So ini faedah. Kata Syekh di sini, lam yarid fil Quran tasrihun bidzalika. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang secara sarih, jelas tentang hal itu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah langit ada 7. Seperti dalam firman-Nya, "Qul man rabbus samawati sab'i." Katakanlah siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7. Al-Mu'minun ayat 86. Adapun sementara terkait dengan 7 lapisan bumi, hanya ada firman Allah berikut, "Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna." Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa dengannya, mithlahunna. Baik, kata Syekh, kesamaan yang dimaksud bukanlah kesamaan hakikat langit dan bumi, kerana bentuk, hakikat, ketinggian dan keindahan keduanya jelas berbeza. Dengan demikian, kesamaan yang disebutkan adalah bilangan lapisan sahaja. So kita kena faham. Sebab ni ada orang tanya. Dia kata, kalau 7 petala langit tu, maknanya jaraknya besar, dan ada makhluk-makhluk Allah yang mulia, malaikat, bagaimana pula dengan 7 petala atau 7 lapisan bumi? So kita tak boleh kiaskan 7 lapisan bumi itu dengan lapisan langit. Tak, sudah tentu tak sama. Keadaan dia tak sama. So adalah salah bila orang dia cuba nak faham ayat ni dalam surah At-Talaq ayat 12 tu, dia kiaskan langit dengan bumi ni sama. Dia kata 7 petala langit ni mesti sama dengan 7 petala dia lapis bumi. Tak semesti sama. Nampak? Ni Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tambih. Tak semestinya sama. Maknanya dari sudut kebesaran, dari sudut kemuliaan, dari sudut saiz, dari sudut, tak semesti sama. Tetapi yang sama hanyalah apa? Mithlahunna, kata Syekh, yang zahirnya di sini iaitu lapisan saja. So dia ada 7 juga. Kan? Jadi kita tak boleh samakan. Setengah orang dia buat lukisan. Dia buat pun garis 7. Bumi pun 7. Tak betul lah. Maknanya bukan macam itulah. Bukan kita kiaskan 7 lapisan petala langit dengan 7 lapisan bumi. Bukan semudah itu. Kan? Yang kita sebutkan sebelum ni, langit dan bumi, dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebutkan dalam Risalah Al-Arshiyah, maknanya langit bumi ni, maknanya yang zahirnya langit dengan bumi ni semuanya bulat. Bukan bumi saja, termasuk langit. Kan? Dan kalau kita baca dalil, banyak dalil. Cuma kita nak faham macam mana ulama istinbat. Baik, antara satu yang anda ingat, wa idzas samaa'u kushitat. Allah Ta'ala sebut wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit dicabut, kata ulama tafsir, kushitat maknanya dikeluarkan daripada dikeluarkan langit itu, maknanya dicabut seperti dicabut dilapah kulit binatang. Ukushitat. Maknanya langit ni dia meliputi, maknanya dia lapisan. Sebab Allah kata ukushitat. Kan, itu adalah salah satu tafsir. Dan banyak lagi lah kalau kita nak bahas bab ni, memang banyak dalil yang dibahaskan oleh ulama dari sudut istinbat. Maknanya langit dengan bumi ni semuanya, maknanya kita kata bukan bumi saja bulat, kan? Dan langit itu sendiri, langit satu lapisan, maknanya sampailah ke 7 dia makin berkembang. Dan semua tu di sisi Allah, kata para sahabat, adalah seperti biji sawi di atas tangan kamu. Langit dengan bumi tu maknanya kecil lah, kan? Maknanya kecil. Baik. Jadi kita tak boleh nak kiaskan bumi, petala bumi tu macam mana, kan? Maknanya adakah sama dengan langit? Sudah tentu tak seluas langit. Tapi dia ada hakikat dia yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Maknanya kita berhenti setakat tu. Baik, kata Syekh di sini, sedangkan sunnah dengan jelas menyebutkan 7 lapis bumi, seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW. So dalam Quran tak ada
sebut yang jelas sarahah menunjukkan langit bumi itu juga 7, melainkan dalam surah At-Talaq ayat 12 tadi. Itu saja. Kan? Sedangkan sunnah jelas menyebutkan 7 lapis bumi, antaranya hadis Nabi SAW, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu yawmal qiyamah min 7 ardin. Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim, maka 7 lapis bumi Allah akan kalungkan kepadanya pada hari kiamat kelak. Subhanallah, kita tak tahu nak bayang macam mana. Kan? Maknanya dahsyat azab. Gigi gerham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Gigi gerham. Kita tak boleh nak bayang macam mana. Kan? Dahsyat. Di padang mahsyar nanti, semua makhluk yang Allah Ta'ala akan bangkitkan, Allah akan bangkitkan dengan jasad mereka dengan yang asal. Kecuali orang-orang yang sombong dan takabur, mutakabbirin, al-jabbarin, orang yang sombong dan takabur di atas muka bumi, Allah akan bangkitkan mereka sebesar semut di padang mahsyar. Semut. Maknanya yang orang-orang lain semua akan pijak dia, ataupun dia akan kecil lah, maknanya semut. Sebesar semut. Kan? Itu sahih. Maknanya apa? Orang yang mutakabbirun, jabbarun, orang yang sombong, takabur, dia akan di padang mahsyar nanti dia akan sebesar semut je. Boleh kita nak bayang? Tak boleh nak bayang. Tapi nak bagi tahu Allah SWT, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan? Contoh banyak. So maknanya apa yang berlaku di akhirat itu kita tak boleh nak kiaskan dengan apa yang di dunia, sebab dia benda ghaib. So kita terhenti pada nas. Baik. Jadi bayang, kita tak boleh nak bayangkan orang yang buat zalim, merampas tanah orang sejengkal saja. So Allah Ta'ala kan tawaqahu Allahu yawmal qiyamah min 7 ardin. So Allah akan kalungkan kepadanya dengan 7 lapisan bumi itu pada hari kiamat kelak. Macam mana? Wallahu Ta'ala alam. Dahsyat. Baik. Ulama berbeza pendapat berkait sabda Nabi SAW 7 bumi. Bagaimana bumi memiliki 7 lapis. Salah satu pendapat mengatakan bahawa maksudnya adalah 7 benua. Pendapat ini tidak tepat kerana berseberangan dengan sabda Nabi SAW, 7 lapis bumi Allah kalungkan kepadanya pada hari kiamat. So Nabi SAW sebut min 7 ardin. Kan? Min 7 ardin. Tawaqahu Allahu yawmal qiyamah min 7 ardin. Maknanya 7 lapis bumi Allah akan kalungkan kepadanya pada hari kiamat kelak. Pendapat lain mengatakan bahawa maksudnya adalah gugusan matahari. Namun menurut zahir nas hadis, maksudnya adalah 7 lapis bumi. Seperti halnya 7 lapisan langit. Kita hanya bisa atau boleh mengatakan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang 7 bumi ini kerana kita tidak mengetahui hakikatnya. So maknanya dia sama, lapisan tu macam kita kata Allah Ta'ala sifatkan lapisan langit, tetapi hakikat dia tak sama. Macam mana kaifiat dia? Wallahu Ta'ala alam. Kita berhenti. So kita wajib beriman. Benda gaib ni kita wajib beriman dan tawakuf, berhenti pada nas. So kita tak boleh kata mungkin macam ni, mungkin macam ni, tak perlukan dalil. Terhenti, itu maksud tawakuf. Tawakuf maknanya tauqifi, antaranya maknanya kita berhenti pada nas. Kita tak boleh mandai-mandai lah, sebab dia bukannya benda yang boleh kita ijtihad. Kan? Kecuali kalau kita pernah tengok. Masalahnya kita tak pernah tengok semua. Kan? Dan kita bukan Nabi pun. Baik. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Tengok cantik last sekali yang ke-10 tu Syekh kata apa dia? Syekh sebut sini, walaysa lana an naqul illa ma jaa fil kitabi was sunnah an hadhihi al-ardi li'annana la na'rifuha. So kita tak mengatakan tentang masalah ni melainkan apa yang disebut dalam Al-Quran dan sunnah. Kan? Dan kerana kita tak mengetahui hakikatnya. Macam tu jugalah sifat-sifat Allah Ta'ala, kaifiat dia, hakikat dia semua, kita berhenti. Simple lah. So jadi orang beriman. Bukan jadi orang yang mu'anid, orang yang nak ingkar, orang yang nak melawan, orang yang tak puas hati, orang yang sombong. Kan, dah datang kebenaran, tak mau beriman. Nak dia melawan lagi. Nas, melawan lagi apa yang Allah Ta'ala dah bagi tahu, tak puas hati.
tak rasa cukup. Wal'iyadzubillah. Baik, yang ke-11. Al-hadiyatu asyarah anna lahunna ummaran ay samawat wa amiruhunna al-malaikah. Maknanya langit yang 7 itu ada penghuninya. Penghuninya adalah para malaikat. Kalau orang tanya 7 lapis bumi ada penghuni tak? Wallahu ta'ala a'lam. Tak disebut kan. Berhenti ya, tawakuf. Tak disebut. Yang disebut langit. Wa amirahunna maknanya yang memakmurkan langit. Tapi bumi tak ada nas, tak ada sebut. Kan? Berapa lapis bumi tak ada. Kan? Allahul musta'an. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah Taala. Tsaniyata asyrah, itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Menetapkan sifat-sifat Allah menyelisihi seperti pernyataan Asy'ariyah. Salah satu naskhah menyebutkan, ini naskhah kitab tauhid, yakni mukhalifan li mu'attilah, yakni menyelisihi golongan atau khilafan lil mu'attilah, menyelisihi golongan mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Kata Syekh Utsaimin, ini lebih baik kerana lebih bersifat umum. Kalau kita kata tidak seperti mu'attilah itu lebih baik, kata Syekh. Sebab dia termasuk semua ahli ta'til, termasuk Asy'ariyah, lebih umum. Kan? Baik. Merangkumi Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lainnya. Hadis ini menetapkan adanya wajah Allah. So dalam hadis yang kita bincangkan tadi sebelum ni, ada menetapkan sifat wajah Allah berdasarkan sabda Nabi demi mencari wajah Allah, dan menetapkan kalam Allah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalimatnya yang dia sampaikan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ke mana kalimat Allah, kalam Allah. Juga menetapkan perkataan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah. Kan? Ini menetapkan maknanya adanya perkataan Allah. Kan? La ilaha illallah. Baik, yang ke-13, jika anda sudah mengetahui hadis Anas, maka anda mengetahui bahawa sabda Nabi SAW dalam hadis Itban, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucap la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Bahawa meninggalkan syirik itu bukan sekadar ucapan lisan semata-mata. Kerana orang yang mengucapkan kalimah tauhid demi mencari Allah tentu tidak melakukan syirik. Itu yang ke-13. Yang ke-14, renungan mengapa Isa dan Muhammad sebagai hamba dan Rasulullah disebut secara bersamaan. So tengok renungan ni. So kita kena fikir, tadabbur, ta'ammul. Yang ke-14 tu, maknanya kenapa Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut sekali Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Sebab isyarat nak bagi tahu dekat kita, ada di kalangan umat Muhammad ni juga akan syubhat yang dihadapi oleh golongan Nasrani yang menuhankan Isa, juga akan ada di kalangan umat Muhammad yang akan menuhankan Nabi Muhammad. Dah ada tak? Dah ada. Kan? Jadi dah ada. Dan dalilnya sangat banyaklah yang kita sebut sebelum ni. Nabi SAW tutup pintu-pintu yang boleh bawa kepada kerosakan. Nabi kata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau dalam pujian kamu terhadap aku seperti mana melampau-lampaunya golongan Nasrani terhadap Isa ibn Maryam. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Kan? Banyaklah dalil-dalil. Yang ke-15, mengenal kekhususan Isa sebagai kalimat yang diciptakan Allah. Ini pun penting. Kan? Isa sebagai kalimah yang diciptakan Allah. Bukan Isa tu kalimah Allah yang bermaksud dia adalah sifat Allah. Kalau tak, jadi macam orang Nasrani. Dia kata Isa itu anak Tuhan ataupun Tuhan. Ke-16, mengenal Isa sebagai ruh ciptaan Allah. Ke-17, mengetahui keutamaan iman kepada syurga dan neraka. Ke-18, mengetahui sabda Nabi SAW, meski apa pun amalannya, apa pun amalan yang kita lakukan, kalau kita ada tauhid, insya-Allah Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga dan takkan kekalkan kita dalam neraka. Ke-19, mengetahui bahawa mizan, yang neraca, timbangan itu memiliki dua daun, kiffatan. Ada dua timbangan, daun timbangan. Ke-20, mengetahui sifat wajah bagi Allah. Lagi? Habis dah kan? Lepas tu disyarahkan oleh Syekh. Yang ke-15 tu maksudnya Isa berbeza dengan Muhammad dari sisi asal-usul penciptaan. Kerana Isa berbeza dengan
Muhammad dari asal usul penciptaan. Kerana Isa diciptakan dengan kalimah, sedangkan Muhammad diciptakan dari air mani ayahnya. Itu perbezaan. Yang ke-16, mengenal Isa sebagai ruh ciptaan Allah. Maksudnya Isa adalah ruh ciptaan Allah. Min maknanya ibtida' atau bermakna ibtida' atau permulaan, bukan bermakna tab'id, sebahagian daripada Allah. Maksudnya ruh tersebut berasal daripada ciptaan Allah, bukan bahagian daripada Allah. Bahkan ruh tersebut termasuk salah satu daripada ruh-ruh ciptaan Allah. Tu Isa ruhullah tu maknanya. Wa ruhum minhu dalam hadis tu. Ke-17, mengetahui keutamaan iman kepada syurga dan neraka. Yang disebut dalam hadis Ubadah bin Samit. Yang ini semua ni kita dah ulang lah. Yang ke-20, mengetahui sifat wajah Allah. Maksudnya wajah adalah salah sifat khabariyah zatiyah, yang maknanya menurut kita adalah salah satu bahagian tubuh, kerana di antara sifat-sifat Allah ada yang bermakna murni dan ada juga yang maknanya bagi kita berarti bahagian tubuh. Namun kita tidak mengatakan bahagian tubuh untuk Allah kerana kita menghindari kata-kata bahagian anggota tubuh bagi Allah Ta'ala. Maknanya, tengok Syekh jelaskan, yang ke-20 tu penting. Kita tak kata Allah Ta'ala itu kita isbatkan Allah ada anggota badan, ab'ad wa ajza'. Kita tak kata macam golongan Mu'attilah ataupun golongan yang Mujassimah ataupun Musyabbihah, ataupun golongan Mu'attilah yang tuduh kepada kita. Kita tak kata macam apa yang mereka kata, kan? Kita tak kata Allah Ta'ala itu beranggota, berjisim ataupun berbahagian-bahagian, tidak. Kita hanya kata Allah Ta'ala ada wajah, dan wajah Allah tak sama macam makhluk. Tapi golongan yang ahli ta'til, mereka akan ilzamkan kita, mereka akan tuduh kita kata Allah tu beranggota dan sebagainya. Tapi kita tak kata macam tu, kan? Kita tak kata macam tu. Ada sebahagian golongan mereka cuba nak lagakan kenyataan ana dengan Ustaz Abu Mubarak dulu, kan? Dia kata, tengok ni, Ustaz Abu Mubarak kata kita tak kata macam ni, Ahlul Kalam yang kata macam ni, yang Allah Ta'ala ada fizikal, kan? Lepas tu dia ambil perkataan ana rasa status ana tak tahu tahun bila, lama dah. Dia orang maknanya korek balik status lama tu. Tapi alhamdulillah kita ada jawapan. Yang dia perkata ana kata Allah Ta'ala berfizikal, tinggi, fizikal, kan? Dia quote perkataan ana tu. So dia cuba nak lagakan dengan perkataan Ustaz Abu Mubarak, kan? Hafizahullah. Jadi puncanya kerana dia tak faham kenyataan ana tu sebenarnya nak rad mereka lah. Sebab mereka nafikan Allah Ta'ala itu secara hakikat, kan? Bila anda kata kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tinggi di atas arash, beristiwa, bersemayam di atas arash, hissan. Bila kita sebut hissan tu maknanya secara, dia pun terjemah fizikal. Tapi kita kata ada kita kata hakikat lah. Hissi maknanya ada hakikat, maknanya dia bukan majaz, kan? Dan sebenarnya perkataan his ini Imam Ad-Darimi rahimahullah sebut dalam kitabnya untuk bantah golongan Jahmiyah yang mereka nafikan hakikat sifat Allah, kan? Hissi maknanya idrak. Maknanya apa? Idrak. Maknanya hal tuhissu minhu, hal tuhissu dalam bahasa Arab kita kata, adakah hal ta'lam, dengan ilmu, dengan khabar. Adakah kamu tahu, kamu yakin? Dan al-hiss ini maknanya ada ilmu. Maknanya kamu tahu tak sesuatu tu dengan capaian salah satu daripada panca indera. So bila kita kata bila kita sebutkan tentang Allah Ta'ala itu tinggi di atas arash, kan? Kemudian kita tinggi di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arash, kan? Bila anda sebut hissan, maknanya anda nak rad mereka yang kata majaz, mereka yang kata bukan hakikat, kan? Dalilnya Nabi SAW dia sebutkan dekat para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kan?
dan kalian tidak akan bersusah payah untuk melihatnya. La tudamuna fi ru'yatih. Maknanya ru'yah, isbat ru'yatullah. Maknanya ahli sunnah isbatkan daripada hadis tersebut, orang-orang beriman akan melihat Allah di dalam syurga kelak. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kan? Jadi innakum satarawna rabbakum. Maknanya orang beriman akan di akhirat nanti dia akan melihat Allah. Bila dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya akan tercapai tak? Melalui idrak. Idrak maknanya capaian panca indera. Akan tercapai tak? Akan capai. Kan? Mereka akan tengok dengan mata dia orang. Tetapi bukan di dunia. Maknanya, faham tak? Maknanya his itu maknanya idrak. Jadi, sebab apa ulama ahli sunnah macam Imam Ad-Darimi, dia ilzamkan Jahmiyah dengan idrak. Sebab itu, bila kita buka kitab Ad-Darimi, Naqd ala Bishr al-Marisi, Ar-Raddu ala al-Jahmiyah, dia, perbahasan dia, kita kata, qawi, kuat. Digunakan dalil daripada Quran dan Sunnah. Maknanya nak ilzamkan mereka bahawasanya yang akan dilihat di akhirat kelak, dalam syurga kelak, betul-betul Allah Ta'ala. Maknanya kita dapat capai dengan mata kita yang di dunia ni kita tak dapat capai. Idrak, capaian. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Di dunia kita tak dapat capai. Tapi di akhirat kita akan dapat tengok. Idrak. Kan? Itu yang Nabi SAW sebutkan pada sahabat. Maknanya Nabi bukan kata kamu takkan tengok Allah Ta'ala di akhirat kelak, kamu takkan dapat capai, kamu takkan tak, Nabi kita akan tengok. Jadi di akhirat, kan, sebab itu dia apa kaitan ru'yah, melihat Allah, dengan sifat ketinggian? Sebenarnya kaitan dia sangat jelas. Sebab Allah Ta'ala tinggi di atas makhluknya. Sebab itu Nabi SAW umpamakan ru'yah tu, melihat tu, Nabi tak umpama melihat pokok ke, atau melihat tanah ke, melihat bumi ke, atau melihat benda-benda lain. Nabi umpamakan dengan melihat al-qamar, bulan purnama. Maknanya dia tinggi, kan? Maknanya dia berkedudukan tinggi di atas manusia yang melihatnya, kan? Jadi itu maksud dia. Nabi bukan nak samakan Allah dengan bulan. Nabi nak samakan ru'yah tu, melihat. Nampak? Melihat. Itu dia orang tak faham. Dia tak faham. Kemudian kita kata itu. Sebenarnya kita dah jawab pun, tapi kita jawab sekali lagi pasal ada orang masih lagi duk kongsi dekat ana. Dia kata depa ni kata macam ni. Kita jawab secara ringkas lah, kan. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi sebenarnya kita malas nak layan. Dia orang tak ada hujah pun. Dia orang tak ada, dia orang hanya bawa syubhat, keraguan, kan? Yang tak ada apa pun. Maknanya buang masa, kan? Buang masa. Baik. Jadi kita kata sampai yang ke-20 tu, itu Syekh sebutkan, maknanya kita tak mengatakan Allah Ta'ala itu ada anggota, kan? Kita tak katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dikata Syekh ni sifatun min sifatil khabariyah dzatiyah allati musammaha bin nisbati lana ab'adun wa ajza. Dari sudut kita, dari sudut makhluk, kita kata wajah tu anggota tak? Anggota. Tapi dari sudut Allah Ta'ala kita tak boleh kata anggota. Betul tak? Sebab apa? Hakikat dia tak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. So kita tak sebut. Sebab Quran dan Sunnah pun tak sebut benda tu. Itu asalnya. Itu asalnya. Kan? Lianna min sifatillahi ta'ala huwa ma huwa ma'na mahdun. Kerana daripada sifat-sifat Allah Ta'ala itu dia makna yang murni. Wa minhu ma musammahu bin nisbati lana ab'ad wa ajza. Antaranya makna yang dinamakan pada nisbah kita, maknanya pada pandangan kita dia ada anggota atau bahagian. Pada pandangan kita, pada pengetahuan kita yang terbatas ni. Wala naqulu bin nisbati lillahi ta'ala ab'ad. Tetapi kita takkan cakap dari sudut Allah Ta'ala itu, nisbah pada Allah Ta'ala, kita takkan kata Allah itu ada anggota ab'ad.
li'annana natahashya kalimat at-tab'id fi janibillahi ta'ala. Kerana kita tak mungkin kita akan tergamak untuk nak kata Allah Ta'ala itu ada bahagian-bahagian seperti makhluk yang kita nak katakan pada Allah SWT. Tak. So ini maknanya sebahagian orang mungkin dia akan ambil perkataan Syekh Utsaimin ni, dia akan kata Syekh Utsaimin samakan dengan anggota, tapi dia tak faham konteks. So Syekh Utsaimin sebenarnya nak bantah, kan, nak bagi tahu kita tak sebut pun. Maknanya memang kita tak sebut pun. Kita tak kata Allah tu ada anggota macam kita, kan, ajza' wa ab'ad, tak. Sebab Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala sebut dia ada wajah. So berimanlah. Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beriman sebagaimana yang kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, dengan kemuliaannya. So kita berhenti dekat situ. Sama juga tangan. Dia orang akan ilzamkan kita, kamu kata ada tangan tu berjisim, beranggota, begini. Tak. Kami tak kata macam tu. Kami kata seperti mana yang Allah Ta'ala sifatkan. Dia ada tangan yang layak bagi keagungannya, yang dia sebut dalam Quran. Kama wasafahu fi kitabihi wa kama wasafa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Sebagaimana yang Allah sifatkan dan sebagaimana Rasul sifatkan dalam Quran dan Sunnah. So kita tak sebut perkataan-perkataan yang muhtamal, lafaz-lafaz yang muhtamal. Kan? Kalau ada kita jumpa ulama-ulama sebut lafaz-lafaz muhtamal tu, kita kena faham tujuan mereka bukan untuk takrir akidah, tapi tujuan mereka untuk bantah dalam certain keadaan. Macam contoh bila anda sebut hissi tu, bukan anda nak takrir, maknanya kita kata fizikal, memang kita nak isbat fizikal macam yang dia orang faham. Tak. Hissi maknanya kita sebut dengan penggunaan bahasa Arab, maknanya idrak, maknanya capaian, dapat dicapai di akhirat. His, kan? Sebab his ni panca indera yang dicapai dengan panca indera. Antaranya penglihatan, antaranya melihat Allah SWT di akhirat kelak. Sebab itu kalau orang yang dia tak faham tujuan Jahmiyah nak tolak sifat tu, dia akan keliru. Kan? Dia akan keliru dengan kenyataan tu. Dia kata, apa fizikal? Kan? Jadi ada juga orang yang salah faham. Dia kata kenyataan tu tak disebut oleh ulama ahli sunnah. Dia kata hissi tu ni memang bid'ah. Dia kata, di ustaz telah bawa perkataan bid'ah. Kita kata sabar dulu, kan? Kena faham apa konteks. Sebab tu bila an-rad tu anda kata ni konteks an-rad, maqam rad, bukan takrir, kan? Itu kena faham. Kena faham maknanya bila kita berhadapan dengan golongan yang menentang ni, maknanya ada perincian-perincian yang kita gunakan untuk ilzam mereka. Sebab tu anda kata anda ilzam mereka dengan his tu maknanya idrak, capaian. Maknanya kalau kamu kata Allah Ta'ala tak boleh dilihat di akhirat, maknanya kamu kufur. Sebab kamu telah ta'til sifat Allah. Kamu telah ta'til maknanya ru'yah yang Nabi SAW sebutkan dalam Quran, dalam hadis, dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Ijma'. Kan? Itu maksud dia. Maknanya kita rad tu dengan ilzam yang lebih dahsyat. Ilzam supaya mereka beriman dengan akhirat. Betul tak? Itu maksud dia. Dia orang tak faham. Dia kata, dia orang ambil yang fizikal. Ustaz ni kata fizikal, tinggi, fizikal. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita masuk akan datang kelas akan datang kita akan masuk bab baru. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab yang ketiga lah, kan? Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke syurga tanpa hisab. InsyaAllah semoga Allah SWT berkati pertemuan kita. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.